Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo channel terbaik sahabat-sahabat semua. So, hari ini saya membawakan anda ya terkini titah daripada Sultan Selangor semasa dalam mesyuarat MKI. Jadi menarik sahabat semua, apa yang dititahkan oleh Sultan Selangor ini menyentuh isu-isu hangat yang ditunggang, yang sengaja dipolitikkan oleh sesetengah individu. Jadi dengan mendengar ataupun titah daripada Sultan Selangor ini, adakah ada yang masih untuk menunggang isu populis, contohnya seperti isu rakyat Kelantan melawan kerajaan Kelantan, dan akhirnya Nick Elin menang sahabat-sahabat semua. Dan turut dalam titah Baginda ini menyebut juga ya berkaitan dengan kenyataan daripada seorang pemimpin daripada PAS yang menyatakan Black Friday, Jumaat yang gelap. Dan kita boleh lihat ya daripada titah Baginda Sultan Selangor ini, walaupun ya Baginda tidak menunjukkan dengan kekesalan yang secara nampak itu, tetapi sebenarnya daripada titah ini menunjukkan ya bahwa apa yang dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada pembangkang, parti pembangkang ini adalah sesuatu yang tidak bertanggungjawab. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi mari kita lihat dan juga tonton video ini ya, titah daripada Sultan Selangor semasa dalam meeting MKI itu. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, merangkap Timbalan Pengurusi Majlis Kebangsaan Kebangsaan Warga Islam Malaysia MKI. Ahlian Majlis Kebangsaan Kebangsaan Islam Malaysia sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama melafazkan kesyukuran terhadap Allah SWT kerana dengan izin dan rahmatnya Majlis Kebangsaan bagi Hak Warga Islam Malaysia MKI dapat bersidang pada hari ke-71. Mereka bersyukur kerana dengan kesepaduan usaha, idea dan buah fikiran semua anggota mesyuarat MKI telah membolehkan banyak keputusan penting dibuat demi kepentingan umat Islam di Malaysia. Sebagai sebuah badan tertinggi dalam penyelarasan hak ehwal Islam antara persekutuan dan negeri, mereka berharap mesyuarat MKI pada hari ini dapat membuat keputusan terhadap beberapa isu penting dan isu semasa serta meluluskan beberapa program yang boleh memberi manfaat kepada umat Islam di Malaysia. Perubahan MKI sejak 56 tahun yang lalu antaranya adalah untuk mengukuhkan kesepakatan antara persekutuan dan negeri-negeri dalam mencapai hak ehwal Islam. Semenjak mereka dilantik menjadi pengurusi MKI, mereka selalu memikirkan tentang betapa pentingnya perpaduan dalam kalangan umat Islam. Mereka juga menekankan agar umat Islam dapat hidup dalam keadaan aman dan bersatu padu dengan rakyat yang bukan agama Islam di Malaysia. Mereka meyakini bahawa salah satu sumber kekuatan yang perlu dihayati bersama dalam kalangan masyarakat di negara ini ialah mengamalkan hidup muhibah, bersatu padu, saling menghormati dan saling membantu antara satu sama lain. Ia berdapat dengan ajaran Islam yang amat menekankan aspek keamanan, kesepahaman, serta rasa cinta dalam kalangan masyarakat bagi membentuk sebuah kehidupan aman,
harmoni dan kesejahteraan. Kita menyuruh umat Islam di negara ini agar terus mengukuhkan komitmen terhadap perpaduan dan ukhuwah yang selama ini menjadi trust kepada kemajuan negara. Sesungguhnya akar persaudaraan yang kukuh dalam kalangan masyarakat Islam mampu menjana kejayaan dan kesenangan kepada kemakmuran serta kedaulatan negara keseluruhannya. Berdasarkan hasrat itulah keserihan dan pertikaian yang muncul dalam kalangan masyarakat berkaitan apa-apa isu sekalipun perlu diurus dengan penuh tertib, ketinggian hikmah serta bersikap adil kepada semua pihak. Kita bersyukur polemik isu penggunaan kalimah Allah telah pun dapat diredakan apabila MKI dengan berkenan Majlis Adil telah memutuskan suatu ketetapan dan keputusan dasar berkaitan perkara ini. Kita berharap tindakan perundangan yang berkaitan dengan isu kalimah Allah dapat disempurnakan oleh kementerian dan agensi yang berkaitan melalui keputusan dasar yang telah dimuktamadkan di peringkat MKI dan Majlis Adil. Sebagaimana kita sedia maklum, pada 9 Februari 2024, Mahkamah Persekutuan melalui keputusan Majoriti 81 telah mensihatkan bahawa 16 kesalahan jenayah syariah dalam enactment Kanun Syariah Jenayah Golongan 1 2019 Kelantan adalah batal dan tidak sah atas alasan Badan Perundangan Negeri Kelantan telah membuat undang-undang berkenaan hal perkara yang tidak mempunyai kuasa untuk membuatnya, dan intipati seksyen-seksyen tersebut adalah berkenaan perkara di bawah senarai persekutuan yang mana pada dasarnya hanya Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat. Mahkamah Persekutuan dalam membuat keputusan telah memutuskan bahawa prinsip undang-undang yang diguna pakar dalam mentafsirkan isu yang berbangkit ini adalah jelas dan mantap di dalam menentukan sama ada suatu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau badan undangan negeri itu adalah sah atau tidak dan termasuk dalam batasan kuasa undangan masing-masing. Ujian yang dipakai adalah dengan melihat kepada faith and substance atau sebagai kata lain intipati peruntukan yang menjadi persoalan. Jika dari segi intipatinya, peruntukan yang dibuat oleh badan undangan itu adalah termasuk dalam senarai persekutuan, maka badan undangan negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tersebut. Ini dapat dilihat kepada butiran 1 Silaran 2 Silaran Negeri Jadual Kesembilan Lembaga Persekutuan yang beruntukkan bahawa badan undangan negeri diberi kuasa untuk membuat undang-undang bagi mewujudkan dan berhukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mengandung agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan yang mana kuasa mengubahnya adalah Parlimen. Pelbagai pihak, utamanya ahli politik, mengamal undang-undang dan para akademik dan banyak jaksa telah membuat pelbagai ulasan dan tafsiran terhadap putusan kes tersebut. Terdapat ulasan yang memberi penjelasan sebenar tentang kesan kepada putusan kes tersebut. Namun demikian, terdapat juga ulasan berdasarkan
kepada politik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan berbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Malah ada yang telah menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebagai titik Black Friday kepada undang-undang jenayah syariah Islam di negara ini. Mereka tidak berhasrat untuk turut sama terlibat dalam politik tersebut. Pada hemat mereka, semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan kelembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara perlu sentiasa didokongi oleh rakyat Malaysia. Di dalam menangani isu yang bangkit ini, apa yang lebih penting ialah usaha kita dalam mencari jalan untuk mengatasi segala masalah yang timbul dengan mengkaji kaedah memperluaskan kompetisi pada perundangan negeri untuk mengubah undang-undang jenayah syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh lembaga persekutuan. Usaha ini termasuklah mengkaji sekiranya ada keperluan dan mencadangkan pilihan kepada perundangan tertentu lembaga persekutuan dan atau undang-undang persekutuan yang berkaitan bagi memastikan kuasa badan perundangan negeri untuk mengubah undang-undang jenayah syariah termaktub secara jelas dalam perlembagaan persekutuan tanpa sebarang kekaburan integriti. Mereka telah disembah maklum bahawa Jabatan Kuasa Khas mengkaji isu berkaitan kompetisi Dewan Undangan Negeri untuk mengubah undang-undang Islam yang ditubuhkan atas titah mereka semasa mesyuarat MKR kali ke-70 pada 28 Ogos 2023 sedang meneliti persoalan yang bangkit ini. Kita juga telah disembah maklum bahawa terdapat 4 isu utama yang telah dikenal pasti oleh Jabatan Kuasa Khas untuk diteliti, iaitu A. Mengenal pasti isu-isu yang berkaitan dengan kompetisi badan perundangan negeri untuk mengubah undang-undang Islam serta bidang kuasa mahkamah syariah bagaimana dibentukkan di bawah butiran 1, Senarai 2, Senarai Negeri pada Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. B. Melaksanakan kajian terhadap isu-isu berkaitan dengan kompetisi termasuklah analisis terhadap peruntukan undang-undang yang sedia ada secara menyeluruh, mengkaji keputusan Mahkamah Tertinggi serta membicarakan isu tersebut secara terperinci. C. Menjalankan dan membuat pengesyuran tentang keadaan pelaras dan terbaik harmoni terhadap isu kompetensi badan perundangan negeri untuk mengubah undang-undang Islam serta bidang kuasa mahkamah syariah selaras dengan perlembagaan persekutuan. D. Mengkaji kaedah memperkasakan bidang kuasa mahkamah syariah. Jabatan kuasa ini telah diberi tempoh setahun dari tarikh ianya ditubuhkan untuk memberi sebarang cadangan kepada MKR dan seterusnya diangkat kepada Majlis Kajian Adil untuk diperhalusi dan diperkenankan mereka menyeru dan mengesah semua pihak termasuk pakar-pakar perundangan agar membantu Jabatan Kuasa Khas ini dengan memberi cadangan yang berilmiah, bernas serta praktikal bagi memudahkan Jabatan Kuasa Khas ini melaksanakan tugas mereka. Mereka faham adalah menjadi suatu amanah yang berat yang perlu dipikul oleh Jabatan Kuasa Khas ini. Namun mereka percaya
dengan pengalaman dan kelayakan yang ada pada ahli anggaran pasal ini serta dengan izin Allah SWT, satu penyelesaian dapat dicapai bagi manfaat semua pihak, terutama umat Islam di negara ini. Sementara itu, kita menyuruh kepada semua pihak, terutama umat Islam, agar bertenang dan tidak menimbul sebarang kekecewaan sementara menanti cadangan dari jawatan pasal berkenaan. Di samping itu, salah satu agenda pemakasaan undangan dan institusi kehakiman syariah adalah menerusi peningkatan profesionalisme model insan yang berilmu, dari sains dan berintegriti demi mencapai pembangunan model insan yang holistik. Kita difahamkan bahawa bagi mencapai hasrat ini, Akademi Kehakiman Syariah Malaysia AKSM telah dikuburkan. Kita dimaklumkan bahawa hasrat menunjukkan AKSM ini telah dimulakan sejak 2 dekad yang lalu ketika mesyuarat ketua-ketua hakim syari kali ke-19 pada tahun 2001. Kemudiannya hasrat tersebut telah diluluskan menerusi mesyuarat MPI kali ke-48 dan majlis raja-raja yang masing-masing bersidang pada tahun 2009. Wujudan AKSM akan diteruskan berdasarkan 2 opsi baru, iaitu dengan perkemukaan permohonan pembinaan AKSM menerusi Rolling Plan 5 RP5 tahun 2025 Rancangan Malaysia ke-12 dan pengoperasinya menerusi inisiatif belanjawan 2024 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim ketika membentang belanjawan 2024 pada 13 Oktober 2023 yang lalu. AKSM secara interim akan diwujudkan terlebih dahulu dengan menggunakan suntikan inisiatif belanjawan 2024 tersebut. Salah satu bidang tumpuan MKI sejak awal perubahannya ialah pendidikan Islam. Pada suatu masa dulu telah mula tercetus kecenderungan dan trend dalam kalangan masyarakat Islam di Asia Tenggara untuk menghantar anak muda meneruskan pelajaran di pusat pengajian Islam dan juga tafsir di luar negara. Sedangkan di langkah ini Malaysia mempunyai reputasi yang baik dan aspek perkembangan ilmu Islam. Berdasarkan keadaan tersebut, tercetuslah idea menumbuhkan suatu badan yang berusaha menelaras dan meninggikan sistem pelajaran dan pendidikan Islam, khususnya bagi institusi pendidikan yang bukan terletak di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Badan itu yang dulunya dikenali sebagai Lembaga Penasihat Penelaras Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam (LAPAI) telah diperkasakan selaras dengan penstruktur baharu MKI dalam menjawabkan kuasa penelaras pendidikan Islam kebangsaan. Sehingga kini antara isu mencabar dalam bidang pendidikan Islam ialah penelarasan kurikulum sekolah agama Islam, kelayakan tenaga pengajar, isu kemudahan prasarana di sekolah persendirian dan sistem pengajian tahfiz dan pondok. Ia juga termasuk peluang anak-anak yang mengikut pengajian di Institut Pendidikan Islam Swasta untuk melanjutkan pengajian serta kebolehpasaran mereka dalam bidang pekerjaan. Bertitik tolak dari perkara tersebut, banyak hasil telah dicapai dalam bidang pendidikan Islam, antaranya
ialah pembentukan kurikulum bersifat dini KBD dan kurikulum bersifat tafsir KBD. Ketika ini KBD telah mengiktiraf sebagai kurikulum arus perdana di peringkat sekolah-sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Usaha terus dilakukan secara berterusan untuk memberi nilai tambah dalam pendidikan Islam apabila Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membangunkan dasar pendidikan tafsis negara DPTN dan plan tindakan DPTN. Melalui plan tindakan DPTN ini, modal integrasi tafsis bagi pelajar tafsis swasta mengikuti kelas arus perdana serta mendaftar sebagai calon sekolah bagi menduduki peperiksaan sedia pelajar Malaysia SPM telah berjaya merealisasikan. Mereka dimaklumkan bahawa terdapat 4 model pendidikan tafsis Malaysia, iaitu model tafsis sains, model tafsis produk, model tafsis Tibet dan model integrasi tafsis. Mereka berharap pihak berkuasa utama dan negeri boleh memilih model pendidikan tafsis yang telah disediakan dengan mengambil kira peluang melanjutkan pelajaran di masa hadapan serta menawarkan bidang kerjaya yang diminati oleh generasi anak muda pada masa depan, pada masa ini. Di samping itu juga, mereka mengharapkan menekankan perkenaan diberikan kepada mata pelajaran bahasa Arab dalam 4 modul tafsis ini agar pelajar-pelajar tafsis yang dilahirkan nanti bukan hanya fasih menghafaz Quran, malah mereka juga berkemahiran memberikan tafsiran yang tepat pada ayat-ayat suci Al-Quran. MKR sejak perubahan pada tahun 1968 telah berjaya memperkenalkan beberapa inisiatif baru yang telah melonjakkan pembangunan ekonomi negara, utamanya berkaitan dengan sosioekonomi umat, perubahan bank Islam, penggunaan labor halal, mewujudkan yayasan pembangunan ekonomi Islam Malaysia YAKIM dan pengurusan Baitul Mal yang teratur merupakan antara untuk pembaruan telah dibawa oleh MPR dan semua inisiatif tersebut adalah berteraskan prinsip makasih syariah. Kejayaan pelbagai inisiatif sosioekonomi umat yang dimulakan oleh MPR ini membuktikan bahawa pendidikan yang lebih sumur atau menyeluruh kepada pembangunan ekonomi negara dapat memberi manfaat kepada umat Islam secara keseluruhannya. Melihat pada situasi semasa ibadat, zakat dan wakaf merupakan instrumen yang dapat mengurangkan penggunaan ekonomi yang ketara dan secara langsung membantu umat Islam di Malaysia. PT dimaklumkan bahawa jumlah kutipan zakat keseluruhan Malaysia pada tahun 2022 ada sebanyak ringgit Malaysia 4.27 bilion. Manakala jumlah kutipan wakaf tunai hanya berjumlah ringgit Malaysia 106 juta sahaja. Perbezaan besar antara jumlah kutipan zakat dan kutipan melalui ibadah wakaf ini mewajahkan satu pendekatan baru diambil bagi meningkatkan kutipan wakaf tunai demi manfaat umat Islam di negara ini. Perubahan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji
Jauh Hak pada tahun 2004, Yayasan Wakaf Malaysia YWM pada tahun 2008 telah merancangkan lagi pelaksanaan aktiviti pembangunan tanah-tanah wakaf dan pembayaran wakaf ekonomi sosial di negara ini. Kerjasama dan koordinasi sedidik kedua agensi persekutuan ini dengan Masjid Agama Islam Negeri Main telah mewujudkan 18 projek pembangunan tanah-tanah wakaf di seluruh negara sejak tempoh rancangan Malaysia ke-9. Usaha ini masih diteruskan masih dalam rancangan Malaysia ke-12. Sejumlah ringgit Malaysia 315 juta telah dibelanjakan untuk membangun semua projek wakaf ini, meliputi skop wakaf kebajikan, ekonomi, pendidikan, perumahan dan kesihatan. Terbaik sahabat semua. Kita boleh dengar tita ucapan daripada Sultan Selangor sempena mesyuarat MKI yang ke-71 di Putrajaya. Baginda menyebut ya banyak perkara berkaitan dengan kalimah, berkaitan dengan keputusan terkini rakyat Kelantan melawan melawan kerajaan Kelantan agar tidak mempolitikkan isu ini dan banyak lagi sahabat semua. Jadi kita harap ya pemimpin-pemimpin di luar sana mendengar dengan tekun apa dalam intipati ya ucapan tita daripada Sultan Selangor ini memang terbaik, memang mantap sahabat semua. Dan kita berharap dengan guideline ya yang diberikan ini ya memungkinkan lagi ya supaya keharmonian ini dapat dijaga dengan baik dengan tidak menunggang isu-isu populis menggunakan sentimen tiga bangsa, agama dan juga institusi diraja. Itu pandangan saya dan sedikit ya, perkongsian saya berkaitan dengan isu ini berkaitan dengan titah Sultan Selangor semasa dalam mesyuarat MKI ya yang ke-71. Jadi sahabat semua, terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayah, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.